Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Okey, baik. Untuk topik kali ini kita akan masuk bab yang kedua, iaitu bab tamadun Islam. Okey. Baik, untuk bab ini, tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar sekalian akan mengikuti beberapa perkara. Okey. Baik, apakah perkara yang akan kita lihat berkaitan dengan bab yang kedua ini? Iaitu untuk membincangkan secara khusus mengenai tamadun Islam. Okey, kalau bab yang pertama itu kita lebih melihat kepada perkara-perkara melibatkan uh, ketamadunan, asas ketamadunan. Okey. Untuk bab yang kedua ini, pelajar-pelajar akan melihat kepada tamadun Islam itu sendiri, meliputi konsep tamadun Islam, prinsip dan juga matlamatnya, manifestasi dan sifat-sifatnya, faktor-faktor kelahiran, perkembangan dan sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia, bagaimana pengaliran ilmu Islam itu berlaku ke Eropah dan kegiatan keilmuan para sarjana Islam turut dibincangkan ialah isu-isu dan cabaran semasa yang menjadi penghalang berkaitan dengan tamadun Islam ini. Baiklah, hasil pembelajaran setelah mengikuti tajuk kedua ini, pelajar akan dapat menerangkan konsep asas dan matlamat tamadun Islam. Yang kedua, menganalisis sifat-sifat tamadun Islam. Yang ketiga, menjelaskan faktor kelahiran, perkembangan, kecemerlangan tamadun Islam. Sebanyak 6 perkara kita akan lihat dalam topik yang kedua ini, bermula dengan konsep tamadun Islam, asas dan matlamat tamadun Islam, sifat-sifat tamadun Islam, sumber tamadun Islam, kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Dan akhir sekali, kita akan melihat sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia. Baik, kita lihat dahulu konsep tamadun Islam menurut perspektif daripada 4 tokoh ilmuwan yang tertera sekarang ini, iaitu bermula dengan Profesor Said Naqwi Al-Atas, Said Qutb, yang ketiga Said Hawa dan yang terakhir daripada Abu Bakar Hamzah. Baik, daripada Profesor Said Naqwi Al-Atas menyatakan satu keadaan kehidupan insan yang mana hidupnya bermasyarakat, okey, di mana apa yang kita boleh faham, dia peduli dengan masyarakat. Okey, yang telah mencapai tahap kehalusan tata susila. Maksudnya tata susila ni maksudnya dari segi akhlaknya. Okey. Dari segi bagaimanakah perangai, attitude dia. Attitude yang sangat baik, yang berakhlak baik dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Okey, ini adalah pandangan yang pertama, konsep tamadun Islam daripada Profesor Naqwi Al-Atas. Yang kedua, segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan mereka, seperti dalam sistem sosial. Okay. Yang kedua, berkaitan dengan pemerintahan. Yang ketiga, politik. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, kebudayaan yang berteraskan syariat Allah serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam. Okey. Baik. Seterusnya, tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya relevan dengan kebudayaan itu. Inilah yang diungkapkan oleh Said Hawa. Okey, yang mana nak bangunkan tamadun Islam ini, okey, dia mestilah relevan dan base dia adalah okey, kebudayaan Islam. Okey. Seterusnya, yang pandangan terakhir, pandangan keempat daripada Abu Bakar Hamzah menyatakan sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan yang lahir daripada sama ada sesuatu yang bersifat bukan kebendaan atau sebaliknya. Maksudnya, apa-apa jua yang datang daripada yang pertama, material, yang kedua, non-material, bukan material. Okay? Inilah yang lahir dan berkembang sama dengan kehidupan dan perkembangan. Okay? Baik. Apa pun yang kita boleh faham, berdasarkan daripada konsep tadi, ia semuanya
melihat kepada satu perkara yang holistik. Okey, yang holistik dan tidak meminggirkan aspek material, tapi dalam masa yang sama apakah keperluan yang perlu ada kepada nilai-nilai ini. Okey, nilai-nilai. Dan inilah yang disebut kenapa ia adalah konsep yang holistik. Okey, baik. Seterusnya kita beralih kepada asas tamadun, di mana ada 4 asas yang utama, iaitu akhlak, yang kedua adalah syariah, yang ketiga ilmu, dan yang keempat adalah akhlak. Baik, bila sebut berkaitan dengan akidah, akidah adalah kepercayaan, belief, okay? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana segala rukun iman secara tetap dan kukuh dalam jiwa setiap orang Islam. Okay. Dan pegangan akidah yang kukuh ini akan dapat membebaskan diri manusia daripada tunduk dan patuh kepada selain pada Allah SWT. Manusia ini, dia kena tunduk. Kan? Dia kena tunduk, akur, patuh. Okay. Dan kepatuhannya, dia boleh pilih. Tapi hakikatnya, Allah SWT jadikan manusia. Dan ini pula selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan hakikat bagi orang Islam, inilah yang sebenar-benarnya ketundukannya. Tunduk, patuh, akur, apa saja yang telah diperintahkan perlu dilaksanakan. Okey, laksana. Bagi perkara yang dilarang, okey, dilarang, manusia kena tinggalkan. Ini adalah konsepnya. Dan ini adalah falsafah sistem kehidupan dalam Islam dan menjadi asas kepada kelahiran tamadun. Baik, yang kedua akhlak. Akhlak dalam Islam bukan hanya teori dan tak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. Okay. Tak sama dengan konsep etika. Tidak sama. Sebab apa? Akhlak sifat rohaniah yang memuliakan tingkah laku manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada akhlak ini, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan ini akan bless dengan apa yang ada berkaitan dengan akhlak. Manakala etika belum tentu lagi mendapat blessing daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diri sendiri dan juga makhluk lain. Ada etika yang kena dengan diri seseorang manusia itu tapi tidak kena sesuai dengan yang lain. Dan inilah merupakan mekanisme yang menggerakkan umat Islam menjadi umat-umat yang bertamadun. Okay? Baik, yang keempat adalah menghayati budaya ilmu. Asas kepada semua perkara yang disebutkan tadi adalah apa? Ilmu. Asas kepada akidah, okay, adalah ilmu. Asas kepada syariah juga ilmu. Asas kepada akhlak juga ilmu. Okay. Dan dengan menghayati budaya ilmu ini secara tak langsung akan menjadikan manusia ini sentiasa grow. Okay. Dia punya level dia sentiasa meningkat. Okay. Akan berkembang. Akan menjadi lebih matang. Okay. Dan akan explore and explore more. Okay. Dan yang keempat, syariah secara umum bermaksudnya undang-undang. Kenapa manusia perlukan undang-undang? Kenapa manusia perlukan aturan, ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan? Manusia ini dia akan buat benda yang diperintahkan do dan juga akan cuba buat juga don'ts yang telah Allah SWT tetapkan. So, bila adanya undang-undang, aturan, ketetapan, perkara ini nak pastikan supaya manusia tidak terbabas. Okay. Tidak terbabas daripada landasan sebenar, the right path. Okay. Sebab apa? Manusia ini kalau dia terbabas, apa akan berlaku? Kan kita semua ada jawapan dia. Ya, dia akan terbabas, dia tak jumpa jalan yang betul. Okay, location dia tak sampai, destinasinya tak sampai. Contoh macam kita set GPS. Okay, kita ada Google Map or Waze. Okay, nak pergi ke KL tapi tak nak ikut. Akhirnya kita mungkin boleh sampai ke JB. Kita boleh sampai ke Kota Baru. Okay, dan maksudnya destinasi kita takkan sampai. Dan macam tu juga
bila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan kita supaya kita follow, ikut undang-undang, aturan, ketetapan ini. Dan sebenarnya kita ini bukan setakat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang kedua, hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia perlu dijaga, hubungan kita dengan alam pun kena jaga. Hubungan kita dengan manusia kena cakap baik, layan dengan baik, kan, layan dengan elok, ada benda yang tak kena clear kan, jangan kita bersangka buruk dan sebagainya. Dan yang ketiga ini, hubungan kita dengan alam, dengan makhluk yang lain. Contohnya apa? Kita ada tanam pokok, pokok itu perlu disiram. Kita ada bela haiwan, ternakan, haiwan peliharaan dan sebagainya, kucing, apa lagi, dan apapun peranan kita perlu bagi makan. Jangan biarkan dia kebeluran. Itu sebenarnya. Tidak memandang hanya diri kita saja, bukan memandang hanya kepada Allah SWT semata-mata, tapi akhlak kita juga perlu dengan hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan alam. Dan tujuannya untuk apa? Untuk capai kesejahteraan hidup dunia dan juga akhirat. Dan inilah yang nak menentukan penunjuk jalan, penentu kaedah dan pelaksanaan tamadun Islam. Okey. Baik. Apakah berkaitan akidah, syariah dan akhlak dalam tamadun Islam? Di mana akidah ini untuk memantapkan asas-asas tauhid dan rukun iman sebagai paksi utama yang membentuk pandangan alam, world view hidup kita, dan sistem nilai dan juga sikap yang akhirnya melahirkan manusia itu akan menjadi kelakuan yang sangat baik. Manakala yang kedua, syariah, ia adalah proses bagaimana kita nak lalui, kita nak hadapi, kita nak buat. Dengan cara apa? Pemantapan akidah disuli dengan amalan. Amalan. Macam mana kita nak praktis dalam rukun Islam ini. Ritual-ritual yang ada dalam rukun Islam ini. Dan perkara ini diamalkan secara bersepadu. Contohnya apa? Solatnya, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah. Bagaimana kita nak hulurkan bantuan, ringankan beban, bagaimana kita nak bekerja. Semuanya masuk dalam proses ini. Macam mana kita nak beriadah, bagaimana untuk memimpin, bagaimana untuk berpolitik, bagaimana nak amalkan ekonomi. Semuanya ini datangnya dekat proses. So proses ini bermula dengan apa? Input. Adakah ianya dibenarkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sekiranya dibenarkan, sekiranya selari, silakan prosesnya. Do amalan yang sesuai. Dan apapun bila diamalkan secara konsisten dan juga bersepadu, keyakinan yang utuh daripada rukun Islam, rukun iman ini dijemurkan kepada dalam amalan rukun Islam. Baik, dan akhirnya output ini terselahlah akhlak. Hasillah akhlak yang baik secara mudah, istiqamah, ikhlas, yang merasakan diri di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat lihat gambarannya di sini. Bermula dengan akidah, iaitu belief, syariahnya, pelaksanaannya, syariah pelaksanaannya, dan juga akhlaknya. Kan akan zahirlah akhlak yang baik, dan kesemuanya ini adalah berdasarkan kepada ilmu. Semuanya adalah berdasarkan kepada ilmu. Baik. Seterusnya, kita melihat pula kepada matlamat tamadun Islam. Di mana hubungan, menjaga hubungan manusia dengan Al-Khaliq, iaitu pencipta. Siapakah pencipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Keimanan, belief. Yang terkandung dalam konsep tauhid rububiyah dan juga konsep tauhid uluhiyah. Konsep ataupun lihat kepada tauhid rububiyah ini, di mana menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang layak disembah. Maaf.
Tuhan yang menyediakan segala kecukupan, yang mengaturkan hidup ini, okey, yang menjadikan alam cakrawala, yang menurunkan rezeki. Inilah Tuhan dari sudut konsep tauhid rububiyah. Okey, manakala tauhid uluhiyah adalah melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah, yang layak dimohon pertolongan. Dan tidak sama dengan yang lain. Tidak boleh minta kepada yang lain. Dan inilah yang menunjukkan kepada pengabdian diri kita kepada Allah SWT sendiri. Okay. Kita ni kena letakkan diri kita ni, ikat diri kita kepada siapa? Allah SWT semata-mata. Inilah yang dimaksudkan dalam menjaga hubungan manusia dengan Al-Khaliq. Baik, kita lihat pula perkara yang kedua, iaitu menjaga hubungan baik sesama manusia, iaitu kita ada peraturan dalam membina hubungan tersebut dengan menghayati sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela. Okey. Hal-hal, perkara-perkara yang dikira sebagai hubungan yang baik, ya, iaitu kita ada sifat terpuji. Maksud sifat terpuji ni apa dia? Bila ada di kalangan kita yang beroleh kejayaan, kita berikan ucapan tahniah, kan, kita raikan, kita bantu, kita naikkan semangat. Ada yang dalam keadaan yang perlukan pertolongan, kita bantu, kita berikan bantuan. Tak cukup lagi dengan itu, kita pandaikan manusia ini dengan akhlak, kita berikan sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah apa? Ini adalah hubungan sesama manusia dari sudut sifat terpuji yang dikenali sebagai akhlak mahmudah. Dan dalam masa yang sama kena jauhi sifat tercela. Kan, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah, yang mana perkara-perkara ini akan mendorong manusia untuk melakukan perkara-perkara yang berunsur maksiat. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan yang ketiga, menjaga hubungan antara manusia dengan alam. Iaitu makhluk dan juga alam, di mana ia meliputi haiwan, tumbuh-tumbuhan, cakrawala, alam seluruhnya, alam sekitar. Kita tak boleh merosakkan alam sekitar, habis tebang semua pokok demi nak pastikan pembangunan, dibinanya bangunan dan sebagainya. Sampai kan kita ni berlaku apa? Berlaku kerosakan alam sekitar, berlakunya pencemaran alam sekitar. Kita ada haiwan, jangan biarkan ia pupus. Kita ada tumbuhan. Tumbuhan ini kena jadikan sebagai bahan makanan kita dan sebagainya. Jangan kita rosakkan. Kena siram, kena bajakan. Sebab apa? Ini adalah hak kita dalam menjaga hubungan antara makhluk dan juga alam. Cakrawala. Kita boleh explore, tapi jangan sampai merosakkan dan sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan kita taksub untuk melakukan pembangunan, pencemaran dan sebagainya. Demi kemajuan, akhirnya lapisan ozon kita semakin menipis dan menyebabkan banyak perkara yang disebut sebagai climate change. Perubahan iklim. Climate change. Baik. Alright. Apa lagi matlamat tamadun Islam adalah untuk menjaga jiwa dan juga nyawa. Kita perlu ingat bahawa jiwa dan juga nyawa ini adalah hak milik mutlak Allah SWT, dan manusia hanyalah pemilik nisbi. Kita ni perlu jaga dengan sebaiknya. Kan? Maksudnya apa? Kita ni diharam daripada musnahkan diri sendiri dan juga nyawa orang lain. Jangan bunuh orang. Bawa kereta tak boleh laju, ikut peraturan. Dari sudut peralatan elektrik pun semua, jaga dengan sebaiknya, tidak terdedah kepada bahaya, risiko yang boleh membawa kepada kebakaran. Dan inilah yang melihat kepada menjaga jiwa dan juga nyawa. Dan yang kelima, kita juga dimohon supaya menjaga kewarasan akal. Jaga kewarasan akal. Akal kita ini yang mana dapat menentukan hidup kita ke arah kebaikan ataupun kejahatan, keburukan.
dan diharamkan perbuatan yang dapat merosakkan kewarasan akal. Contohnya dengan minum arak, mengambil dadah, menonton bahan yang terlarang, kan, lucah, pornografi, apa lagi? Kita pun tak dibenarkan membuat perkara yang melemahkan daya fikir kita. Sekarang ni banyak benda yang melemahkan daya fikir kita. Contohnya makanan yang tidak berkhasiat, kan, fast food dan sebagainya. Sebab dia dapat, menurut kajian, dia dapat menyebabkan ruang di otak kita ni dia berlubang dan otak tidak dapat berfungsi. Dia dapat fungsi dia kurang efisien. Sedikit demi sedikit okay, dan menyebabkan berlakunya penyakit yang berbagai-bagai. Okey. Baik, yang ketiga di sini adalah menjaga zuriat dan juga keturunan. Itu sebab dia kita perlu jaga zuriat kita, keturunan kita menerusi perkahwinan. Dan Islam mengharamkan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Sebab diri kita sebagai manusia ini sangat penting pada kita untuk kita kena tahu asal usul diri kita. Bukannya lahir tepi longkang ke, bukannya dekat bus stop ke. Sebab apa? Kita nak asal usul kita. Kita patutnya berbangga dengan, kitalah keturunan pahlawan, sebagai contoh. Kitalah keturunan orang-orang hebat dan sebagainya. Ini sepatutnya yang dibanggakan. Bukannya kita banggakan dengan keadaan apa, anak orang ni sudah berzina sebanyak 16 kali. Bukan. Bukan itu yang patutnya dibanggakan. Sepatutnya kita perlu banggakan dengan menjaga apa? Warisan kita, generasi kita dengan sebaiknya. Okey, baik. Ciri-ciri tamadun Islam yang ada di sini adalah 6 kesemuanya. Yang pertama, Rabbani. Di mana berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan juga ketuhanan. Okey. Agama Islam bukannya asal daripada ilham, bukan daripada rekaan, tapi ia adalah berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Dan sumber matlamat serta tujuan kehidupan manusia adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya melaksanakan sahaja. Kan? Hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, elemen yang ada dalam ciri tamadun Islam ini, dia adalah seimbang. Seimbang antara rohani dan material. Bukannya kita tidak boleh fokus kepada material. Contoh seperti rumah, kereta, kan, harta, pakaian. Boleh, silakan. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu juga jaga akhlak kita, peribadi kita. Dan ini antara kepentingan individu dan juga masyarakat yang nak pastikan supaya kita dapat jadikan diri kita ini seimbang. Tidak lebih kepada rohani sampai makan pun tidak, kan, kenderaan pun kita tak miliki, harta pun tidak ada. Sebaliknya perlu seimbang. Perlu seimbang, ya. Berkaitan dengan material dan juga rohani. Islam tidak menolak perkara ini. Baik. Seterusnya, dia bersifat universal. Tidak terikat kepada bangsa tertentu. Bukan bangsa Arab saja. Bukan. Dia termasuk kepada semua. Tak melibatkan tempoh, tak melibatkan tempat. Jadi milik seluruh manusia yang berpegang kepada dinul Islam, kepada agama Islam. Baik. Ciri tamadun Islam yang seterusnya adalah ideal dan juga realistik, meletakkan manusia di tempat kesempurnaan yang paling tinggi. Sebab apa? Bila manusia itu dia sembah kepada Tuhannya, dia akan meletakkan diri dia paling tinggi dengan adanya ilmu. Akan keluarkan daripada kepompong kejahilan. Akan keluar daripada kejahilan ini dan akan menjadi insan yang ada value, ada nilai. Nilai dia itu akan jadi lebih tinggi. Baik. Ajaran Islam juga mencakupi seluruh aspek kehidupan, holistik. Tidak tinggal pun sedikit perkara berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan akhirat. Kan, berkaitan dengan aspek apa? Dunia ini, ekonomi, tidak pinggirkan. Berkaitan dengan aspek politik, pembangunan, semuanya tidak dipinggirkan. Dan ini juga adalah selari dengan apa? Selari dengan akhirat.
Sebab apa? Sebab semua ini akan ditanya apakah yang kita lakukan dekat dunia ini ketika di akhirat nanti. Sebab di akhirat nanti adalah kehidupan selepas kematian. Okey. Kehidupan selepas kematian. Okey, semuanya akan ditanya, akan diaudit semula. Kan? Semuanya akan diperiksa semula. Okey, akan di-verify balik. Okey, kenapa buat benda ni dan sebagainya. Kita kalau ada audit dekat dunia, jenuh kita nak menjawab. Apatah lagi dekat akhirat nanti semuanya tidak boleh ada tipu daya nak palsukan dokumen semua. Tak boleh. Sebab semuanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan yang terakhir adalah tetap dan juga anjal. Tetap dan juga tak berubah pada sasaran dan juga matlamat pembinaan tamadun. Okey, tak berubah. Okey. Yang mana untuk dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pelaksanaan dia anjal. Apa maksud anjal? Contohnya, untuk masuk dalam syurga, kita perlu solat. Dan solat ini boleh berlaku dalam keadaan yang sempurna, macam sekarang ni lah, pergi ke masjid dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang sama, kita juga dibenarkan untuk solat sekiranya dalam keadaan yang sakit. Solat perlu dilaksanakan, tapi ada kadar-kadar dia. Inilah yang bersifat fleksibel, kadar-kadar yang ditetapkan. Ataupun ketika dalam bencana, banjir. Macam mana solat itu nak didirikan dengan keadaan yang kotor dan sebagainya, tapi kena ingat solat itu adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Makanya ada fleksibilitinya di sini. Kan boleh kan sekadar mana yang terdaya mampu untuk dilaksanakan. Baik, contohnya lagi, solat itu perlu dilaksanakan walaupun kita travel. Kan walaupun kita dalam event perlu dilaksanakan, tidak boleh tinggal. Okey, dia ada teknik-teknik pelaksanaan dia. Contohnya sekiranya kita travel, kita boleh buat apa? Jamak. Okey, kita boleh himpunkan solat. Kan himpunkan solat. Baik, contohnya lagi. Doktor Muslim yang mana perlu masuk dalam bilik pembedahan. Okey, macam mana dengan doktor ni? Kan dia dah masuk bilik pembedahan tu start daripada Zuhur sampailah ke Maghrib. Ni pembedahan yang sangat berisiko, lama ni. Macam mana dengan solat dia? Kan Islam masih lagi mewajibkan solat, tapi pelaksanaan solat itu perlu dilaksanakan dengan dihimpunkan waktu solat. Kan perlu dihimpunkan solat tersebut dan solat perlu dikerjakan. Okey, baik. Kita beralih pula kepada sumber tamadun. Sumber tamadun ada 4 kesemuanya, bermula dengan Al-Quran, hadis, tamadun lain dan juga sumber sekunder ataupun ijtihad. Baik, Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan Allah SWT melalui malaikat Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT turunkan Al-Quran. Al-Quran ini menerusi siapa? Malaikat Jibril. Perantara. Okay. Dan kita dapat barang daripada siapa? Postman. Courier. Okay. Kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Dan untuk apa? Untuk membacanya dan menjadi ibadah. Okay. Bila melaksanakannya dapat pahala, dapat kebaikan, dapat kerahmatan. Dan sumber utama ajaran Islam ini kandungannya merangkumi ketuhanan, konsep ketuhanan. Sistem perundangan. Ya, dalam tu disebut bagaimana hak bagi orang yang kematian. Hartanya tu nak bahagi macam mana. Itu yang disebut sebagai sistem faraid. Sistem berkaitan dengan jenayah. Bagi orang yang mencuri, bagi orang yang melakukan pemberontakan. Bagaimana Islam itu mengajar, nak uruskan bagaimana. Pengetahuan tentang alam ghaib. Alam ghaib ni berkaitan dengan apa? Syurga. Neraka. Nilai moral. Bagaimana hidup dalam berjiran, bersosial.
fakta-fakta sains. Contoh seperti apa? Contoh seperti penciptaan langit dan juga bumi. Okey. Lagi pergi sejarah dan berbagai lagi. Dan menurut kajian terdapat lebih daripada 330 ayat daripada 6,600 ayat yang terdapat dalam Al-Quran menyentuh tentang perundangan. Okay. Ini adalah sumber yang sangat amazing sebenarnya Al-Quran ini. Baik. Dan yang kedua, As-Sunnah ini segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW merangkumi satu, perkataan. Dua, berkaitan dengan apa? Perbuatan. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pengakuan daripada Rasulullah SAW ataupun akhlak dan juga riwayat hidup baginda sebelum dan juga sesudah dilantik menjadi Rasul. Okay? Dan inilah yang dipegang kuat oleh umat Islam, iaitu sumber yang kedua, iaitu As-Sunnah ataupun hadis. Kemudian yang ketiga, Islam bersifat terbuka kepada semua tamadun dan tak menolak segala kebaikan yang dihasilkan oleh tamadun-tamadun lain. Kan? Melihat juga kesan interaksi tamadun Islam dengan tamadun lain. Contohnya, memperkayakan tamadun Islam. Contohnya, hasil interaksi dengan tamadun Parsi dan Byzantium, masyarakat Islam telah mengubah suai berbagai bentuk organisasi, kenegaraan dan juga ketenteraan. Sama juga dengan tamadun Cina. Tamadun Cina adanya kemajuan dari sudut kertas. Tidak menolak dan mengambil manfaat daripada tamadun Cina. Baik. Lagi kita dapat lihat berkaitan dengan sumber yang keempat, iaitu Al-Ijtihad. Al-Ijtihad di mana ia bermaksud dalam bahasa Arab ini bermaksud suatu proses penyelidikan yang serius yang dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh sarjana Islam, kan, yang dikenali sebagai mujtahid ataupun maksudnya research. Dan mujtahid ini adalah researcher. Yang mana menerbitkan hukum-hukum yang bersifat amali. Bila research ini dia akan menggali lagi perkara-perkara yang baharu, dan proses ijtihad bukan hanya berlaku terhadap hukum hakam yang tak jelas, yang wujud di dalam Al-Quran atau Sunnah, sama ada ketidakjelasan itu bermula daripada lafaz yang umum, ataupun berpunca daripada kredibiliti dalil yang digunakan. Ataupun kita boleh faham macam inilah, adanya perkara-perkara baharu, benda-benda yang baharu di dalam dunia pada hari ini. Di dalam Al-Quran tidak disebut berkaitan dengan dadah. Tidak disebut. Yang ada hanyalah Arab. Kan? Yang ada sebelum ini adalah Arab. Dadah ini adalah perkara yang baru. So disandarkan kepada Arab ini, bagaimanakah keadaannya? Sebab ada perkara-perkara persamaan, ciri-ciri persamaan. Seperti arak ini memabukkan, menghayalkan, memabukkan, menghayalkan, dan menyebabkan manusia lupa untuk membuat perkara-perkara yang baik. So jadinya apabila kita lihat tentang perkara ini, dia akan menjadikan manusia ini, kita faham berkaitan dengan ijtihad ini, pengembangan ilmu itu berlaku dengan sangat dahsyat sebenarnya. Dia tidak ilmu ataupun sumber tamadun itu, dia tidak stop dekat situ, tapi sebaliknya berkembang pelbagai peringkat, pelbagai bidang, dan ini menjadikan kehidupan yang sangat menarik sebenarnya. Baik, kita lihat pula kepada kelahiran dan juga perkembangan tamadun Islam. Faktor-faktor kelahiran tamadun Islam ini adalah disebabkan 4 benda, iaitu yang pertama, dorongan ajaran Islam. Dari aspek kemantapan iman, adanya pemerintah bertakwa, keterbukaan kepada tamadun lain, kegiatan keilmuan yang luas. Dan faktor-faktor yang lain seperti tuntutan wahyu, kehebatan ilmu Allah, peranan hijrah juga menjadikan ilmu tamadun Islam itu dikembangkan, dapat disebarkan dengan sebaiknya. Baik. Kemudian kita lihat pula faktor-faktor keruntuhan tamadun Islam, di mana wujudnya pemerintahan yang lemah, berlakunya penyelewengan dan juga keruntuhan akhlak, kegiatan keilmuan yang tidak berkembang, berlakunya bencana alam, dan adanya ancaman unsur dua yang akhirnya
meruntuhkan tamadun Islam itu sendiri. Baik. Berikut pula adalah sejarah kelahiran dan perkembangan tamadun Islam di mana bermulanya daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu di Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan mendirikan kerajaan Islam yang pertama. Mendirikan kerajaan Islam. Okey. Kemudian setelah wafatnya, tamatnya zaman Rasulullah digantikan oleh Khulafa ar-Rasyidin di mana diganti dengan pengganti beliau baginda iaitu yang pertama zaman Saidina Abu Bakar, okey. Yang kedua diikuti dengan Saidina Umar, yang ketiga Saidina Osman dan yang keempat Saidina Ali. Okey. Selepas itu disambung pula dengan kerajaan Bani Umayyah, daripada keluarga Umayyah dan disusuli dengan Bani Abbasiyah dan juga kerajaan Utsmaniyah. Okey. Baik, dan kemudian apa yang berlaku kepada tamadun Islam, dia dah pecah kepada negara-negara. Okey, negara-negara yang ada sekarang ketika ini. Okey. Baik. Kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Di mana di Mekah ini lebih kepada menekankan pembinaan akidah dan juga sahsiah. Sebab apa? Sebab akidah masyarakat ketika ini belum lagi berpegang kepada ajaran Islam. Kegiatan dakwah, kan, penyebaran, maksudnya untuk fahamkan masyarakat ketika itu berlaku secara terhad. Sebab apa? Adanya ancaman bunuh daripada penduduk setempat dan sebagainya. Jadi perlukan kepada teknik dan juga strategi yang lain iaitu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, dan hijrah ke Madinah ini bukannya melarikan diri, sebaliknya mengukuhkan lagi mengukuhkan lagi Islam dengan adanya kerajaan. Dengan adanya kerajaan Islam di Madinah. Dan ini akan beri kesan yang sangat besar dalam dakwah dan juga peradaban Islam. Ini yang pertama, iaitu tempoh pemerintahan zaman awal Islam ini di mana? Di Mekah. Baik, kemudian disusuli dengan Madinah selama 10 tahun di mana dibinanya negara ini dengan dibinakan masjid, tempat beribadat. Bukan setakat beribadat, tapi masjid ini fungsinya lebih daripada masjid untuk beribadat, untuk solat. Dia menjadi one stop center. Satu pusat yang boleh dilaksanakan berbagai perkara. Contohnya seperti apa? Seperti di situlah pusat pemerintahan, pusat pertemuan, dan pusat aktiviti sosial, dan ini menjadikan secara tak langsung kekuatan ada di situ. Baik, persaudaraan antara kaum muhajirin daripada mana? Daripada Mekah dan juga Madinah. Kemudian digubalkan Sahifah Madinah iaitu perlembagaan, pengembangan sektor ekonomi ummah. Ekonomi ni the main, the core untuk everything. Sebab kita perlukan kekuatan ekonomi. Kalau tak ada ekonomi, nak buat apa-apa benda pun agak sukar. Pengembangan di sudut pendidikan, masjidnya dijadikan tempat untuk belajar, dan sufah ni ruang di luar masjid. Penyebaran dakwah secara intensif, secara serius, dan mewujudkan hubungan luar dengan negara lain, negara-negara sekitarnya. Baik. Kemudian kita lihat pula kepada zaman Khulafa ar-Rasyidin, bermula dengan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman dan juga Saidina Ali. Dan mereka keempat-empat ni menjaga dan teruskan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek akidah, syariah, akhlak, undang-undang, politik, ekonomi dan juga sosial, holistik, semua perkara. Semua perkara, ya. Daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau mengasaskan institusi khilafah, institusi pemerintahan, dan beliau juga memerangi golongan murtad dan enggan membayar zakat. Sebab apa? Ketika ini, ketika Nabi Muhammad dah meninggal, ramai yang
rasa seolah-olah hidup dah gelap, tidak ada yang boleh bantu pada hidup mereka dan mereka tidak percaya lagi kepada Islam. Dan di sini fungsi yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah memerangi golongan murtad, dan ada juga golongan yang enggan membayar zakat, dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa yang dilakukan oleh beliau adalah mengumpulkan Mashaf Al-Quran, iaitu Quran ketika itu belum lagi dibukukan. Kemudian kumpul daripada para sahabat yang menghafal Al-Quran dan dijadikan dalam bentuk buku. Kemudian meneruskan polisi pentadbiran zaman Rasulullah seperti penghantaran tentera Islam ke Syria dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan diteruskan pada zaman Umar Al-Khattab, iaitu transformasi dalam pentadbiran negara. Iaitu dengan adanya sistem pentadbiran dan juga pengasingan kuasa ini, diwujudkan Dewan dan juga Wizarah, serupa dengan parlimen kita lah pada hari ini. Dan adanya sistem ekonomi iaitu penubuhan Baitul Mal, pentadbiran tanah, menggalakkan penggunaan tanah baru. Ni macam pejabat tanah lah sekarang ni kan. Kemudian menetapkan takwim Islam berasaskan tahun Hijrah. Supaya ada apa? Ada dia punya identiti kalender yang tersendiri. Mewujudkan ataupun menjadikan pengurusan Baitul Mal semakin lancar untuk uruskan harta-harta ataupun ekonomi, mewujudkan institusi ketenteraan dari sudut aspek keselamatan, memperluaskan kekuasaan politik Islam dengan menghantar duta dan juga wakil-wakil ke negara luar. Baik. Kemudian kita beralih pula kepada zaman Khulafa Ar-Rashidin yang seterusnya, iaitu zaman Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu, di mana telah membukukan kitab Al-Quran dikenali sebagai Mashaf Uthmani dan disalin, dan juga apa yang telah dilakukan dikirimkan beberapa salinan itu ke wilayah Islam. Jadinya dapat dilihat di sini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berkaitan dengan perkara-perkara yang dilihat di sini, menubuhkan armada laut. Kan armada laut ni maksudnya tentera laut. Kan tentera laut memperluaskan wilayah Islam hingga ke Cyprus melampaui Sungai Jihun. Maksud dia sangat jauh lah di situ. Kan sangat jauh di situ, dan apa yang kita dapat lihat adalah ia juga menumpaskan gerakan pemberontakan wilayah yang ditakluki oleh Umar Al-Khattab, iaitu di laluan Khurasan dan juga Iskandariah dan juga Azerbaijan. Maksudnya bila kawasan dah luas, maksudnya di sini perlukan kepada kawalan keselamatan dan juga ketenteraan, dan juga dalam masa yang sama juga bagaimana kawasan yang luas ini perlu difahamkan berkaitan dengan tamadun Islam. Ini yang dilakukan oleh Saidina Osman, Saidina Osman Al-Affan. Baik. Seterusnya kita beralih kepada perkara yang seterusnya, iaitu zaman Ali bin Abi Talib. Ali bin Abu Talib, di mana berlakunya wilayah perluasan wilayah Islam terus lagi dilaksanakan. Apa yang dilakukan oleh zaman Ali ini ialah memindahkan pusat pentadbiran daripada Madinah ke Kufah di Iraq. Dan di sini bermulanya perang saudara Islam, peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin. Secara tak langsung, bila dah terlampau luas dan lahirlah banyak aliran teologi, aliran kefahaman berkaitan dengan agama ini, dan juga aliran politik seperti Sunni, Syiah, Mu'tazilah dan juga Khawarij. Dan terjadinya peperangan Jamal dan juga peristiwa tahkim. Tahkim ni macam mana nak melantik ataupun untuk mengadili sesuatu pelantikan di sudut jawatan dan sebagainya. Baik. Seterusnya kita beralih pula kepada tajuk seterusnya, daripada kesimpulan rangkuman kepada zaman Khalifah Abu Bakar, Abu Bakar, Saidina Osman, Saidina Ali, Saidina Umar, yang mana semuanya ini di dalam Khulafa Ar-Rashidin.
Sistem pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin menitik beratkan kesejahteraan agama, rakyat dan juga negara, di mana kerajaan Islam Madinah dapat berkembang dengan kukuh dan berkembang menjadi negara yang kuat. Nak jadi negara yang kuat ni, tekanan dia juga adalah kuat. Okay. Tekanan juga adalah kuat. Okay. Dan kerajaan Islam dapat bersaing dengan Rom dan juga Parsi, dan khalifah tidak mementingkan diri dan tak mengamalkan kehidupan yang mewah. Dan dalam masa yang sama juga berjuang untuk mengekalkan pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat jelata, dan rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Dan pada akhir pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin ini digantikan dengan pemerintahan sistem warisan, iaitu apa? Pemerintahan dibuat secara turun-temurun ataupun monarki, kesultanan. Okey, baik. Dan seterusnya beralih kepada kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah yang mana kalau kita dapat lihat ini, dia dah menjadi secara turun-temurun. Nama Umayyah itu pun daripada siapa? Nama Umayyah itu daripada pihak yang disebut sebagai daripada Muawiyah itu sendiri. Kan? Muawiyah itu sendiri. Pada tahun 41 tahun Hijri, kemudian hinggalah 132 Hijri, dan pusat pentadbirannya terletak di Syria. Dan kerajaan Bani Umayyah ini di Sepanyol diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil dan berpusat di Cordova. Baik. Dan perkembangan tamadun Islam zaman ini dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu zaman pengasasan, foundationnya, dan juga pengukuhan kuasa, zaman kegemilangan dan juga zaman kemunduran ataupun keruntuhan. Bermula daripada Muawiyah bin Abu Sufyan hingga Abdul Malik bin Marwan. Kemudian zaman Al-Walid, zaman Al-Walid di sini hinggalah Yazid bin Malik. Kemudian waktu kemunduran itu daripada Hisham bin Abdul Malik hinggalah Marwan bin Muhammad. Kita dapat tengok bagaimana diwujudkan foundationnya, kemudian naik dan akhirnya turun. Dan setiap kerajaan Bani Umayyah ni, setiap wilayah di bawah pentadbiran seorang gubernur, amir yang dilantik oleh khalifah. Melatih para pegawai menguasai bahasa Arab ketika ini sebab apa? Orang bukan Arab mula mahir berbahasa Arab, dan pembangunan pembangunan bandar ini dengan bina masjid, pasar, kemudahan jalan raya, perkuburan, hammam, bilik mandi, memperkenalkan pergunaan mata wang dinar dan juga dirham, dan kecemerlangan tamadun Islam kerajaan Bani Umayyah ini kita dapat lihat dari aspek politik pentadbiran, intelektual, perkembangan seni bina dan juga penubuhan tentera laut. Dari segi aspek politik dan juga pentadbiran ini dibahagikan kepada 5 wilayah, seperti Iraq, Hijaz, Al-Jazirah, Mesir dan juga Ifriqiyah. Dan setiap wilayah di bawah pentadbiran seorang gubernur ataupun amir ini yang mana lantikannya di bawah khalifah. Maksudnya khalifah di atas, dan tempat yang berbagai ini akan ada apa? Akan ada gubernur. Gubernur di mana? Di Iraq. Gubernur di mana sini? Hijaz. Kan? Jazirah. Mesir. Ifriqiyah. Ini contohnya yang mudah untuk kita faham. Dan pegawai ini dia akan menguasai bahasa Arab, dan di sini orang Arab dah mahir bahasa Arab. Ini dari sudut aspek politik, bina pembangunan bandar, cipta mata wang yang khusus. Baik. Kemudian kegiatan intelektual, munculnya Sibawayh. Sibawayh inilah yang menyusun tata bahasa Arab. Kan macam mana nak bertutur dengan betul, kan ada panduan dia, grammar grammar. Lahirnya ilmu hadis, fiqh, ilmu tauhid, seperti Hasan Al-Basri, Az-Zuhri. Ilmu falsafah diperkenalkan dan dikembangkan di Damaskus, Kufah dan juga Basrah. Penubuhan institusi pendidikan dan juga kolej perubatan. Nampak ilmu ni dia berkembang, dia bersifat dinamik. Baik, seterusnya pembinaan seni bina, yang mana pembinaan masjid yang cantik dan menarik, contoh seperti Jami' Umawi di Damsyik. Pembinaan istana yang cantik seperti Istana Al-Khadra,
membesarkan dan mempindahkan masjid sedia ada seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan sebagainya. Dan satu lagi, penubuhan tentera laut di mana zaman Muawiyah bin Abi Sufyan mengimbangi tentera Rom. Maksudnya tentera Rom ini kuat tapi dalam masa yang sama diberikan kekuatan, ditambahkan kekuatan tentera laut pada zaman Muawiyah ini, dan secara tak langsung kekuatan tentera Rom itu dia akan jadi setara, sepadan. Baik, menggerakkan projek pembinaan kapal tentera laut dan juga membaik pulih kapal yang rosak. Aspek keselamatan negara dengan adanya apa? Penubuhan tentera laut. Okey. Baik. Kita lihat pula kepada kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada 132 Hijrah bersamaan dengan 750 Masihi oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali Abdullah bin Al-Abbas. Nama siapa ni? Nama dia punya atuk dia. Okey. Tempoh pemerintahan 524 tahun Masihi selama 37 khalifah dan pusat pentadbirannya di Baghdad di Iraq. Okey, dan kerajaan Bani Umayyah tekankan tentang perluasan kuasa. Sebaliknya kerajaan Abbasiyah menekankan tentang perkembangan kebudayaan dan juga peradaban Islam. Dan waktu ini, zaman kegemilangan ini, sewaktu pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Al-Rashid dan Khalifah Al-Ma'mun, berakhir pada tahun 1258 Masihi dengan serangan tentera Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Di sinilah berlakunya keruntuhan Khalifah ataupun kerajaan Bani Abbasiyah. Baik. Kecemerlangan tamadun Islam di Bani Abbasiyah menerusi 4 kegiatannya, iaitu kemajuan ilmu pengetahuan, politik pentadbiran, pembinaan bandar dan juga pembangunan ekonomi. Dari sudut kemajuan ilmu pengetahuan ini diwujudkan Baitul Hikam sebagai pusat perpustakaan, akademi pendidikan, pusat terjemahan dan juga pusat penyelidikan. Bila adanya pusat penyelidikan ini secara tak langsung, nampak dia punya apa? Percambahan ilmu. Percambahan ilmunya. Baik, lahirnya ramai ulama dan juga cendekiawan yang terkemuka seperti Imam Abu Hanifah, Al-Kindi, Al-Khawarizmi dan lain-lain lagi. Penubuhan pusat pengajian tinggi seperti Madrasatul Quran, Madrasatul Hadis, institusi Nizamiyah, dan lain-lain lagi. Dan lahirnya pelbagai bidang ilmu, contoh seperti perubatan, astronomi, matematik, fizik dan lain-lain lagi yang dapat pada kita pada hari ini hasil daripada percambahan ilmu. Okey. Baik. Kita lihat kepada aspek politik dan juga pentadbiran di mana khilafah Islamiyah ini berlakunya penghapusan diskriminasi etnik dan diwujudkan institusi Al-Wizarah, iaitu kementerian, ministry. Kemudian dari sudut pembinaan bandar pula, dibina bandar Baghdad dan juga Samarra dan juga Al-Rufasah. Pembangunan ekonomi dari aspek sektor perdagangan, pertanian dan juga perindustrian. Dan di sini dapat dijana income bagi negara pada ketika itu. Kerajaan Turki Osmaniyah pula pada kita tengok kerajaan yang keempat ini, keadaan politik berkembang semula pada tahun 1500 hingga 1800 Masihi. 3 kerajaan yang terbesar iaitu kerajaan Safawi di Parsi, Mughal di India dan juga Osmaniyah di Turki. 3 kerajaan di atas ini adalah kerajaan yang terbesar dan lama tempoh pemerintahannya, diasaskan oleh Uthman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah, memerintah selama 600 tahun bermula awal abad ke-14 dan berakhir pada 1924 Masihi. Pusat pemerintahan di Turki, di Istanbul. Antara khalifah yang terkenal adalah Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih II, yang berjaya menawan Konstantinopel, iaitu benteng terakhir Empire Rome. Baik. Kita lihat pula di sini tamadun Islam zaman Turki Osmaniyah, di mana aspek pentadbiran mewujudkan kesatuan umat Islam selama 600 tahun, menjadikan Istanbul sebagai pentadbiran, pusat pentadbiran dunia dan juga dikenali Sultan Salim I diberikan gelarannya pelindung kepada 2 bandar suci, iaitu Mekah dan juga Madinah. Dan aspek ketenteraan ini lebih menonjol di zaman ini, antaranya pasukan Jundis Sari
Okay, manakala dari sudut perundangan pula, sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam, wujudnya jawatan seperti Kadi, Mufti, Syekhul Islam, Ketua Ulama yang mana keluarkan fatwa, ya, dan fatwa ini sebagai sumbangan utama kepada agama dan juga sains undang-undang. Sebab apa? Fatwa ini berkaitan dengan perkara-perkara yang terkini, kan? Terkini dan perlukan kepada panduan. Dan mufti jadi rujukan terutamanya pada zaman kerajaan Uthmaniyah ini, kegemilangan kerajaan Uthmaniyah, dan contohnya kalau kita lihat wujudnya Kanun Sulaiman. Okay. Dari segi aspek pendidikan, rakyat diwajibkan mengikuti pendidikan dan juga ketenteraan, di mana berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, penerbitan, penterjemahan, dan sistem pendidikan berbentuk madrasah, sekolah, pengetahuan akademik, sekolah sastra, maktab tentera, maktab teknik dan juga kolej perubatan. Maksudnya kalau universiti itu dia pecah banyak fakulti, dipecahkan dalam banyak fakulti. Baik, dan kita lihat pula dari sudut penulisan ensiklopedia sains Islam, penulisnya seperti Mehmet Al-Fanari, Mufla Lutfi dan juga Khatib Slebi, dan di sini ditonjolkan kepentingan perpustakaan di mana wujudnya di masjid, hospital dan juga rumah. Dan kita beralih kepada bidang sosial yang ada pada zaman Turki Uthmaniyah ini, di mana dibalakan memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu dan wujud mobiliti sosial. Sebelum Islam, sistem berasaskan keturunan dan susun lapis masyarakat. Okay. Kita lihat pada bidang ekonomi, adanya jalinan perdagangan timur dan juga barat, timur dan juga barat, dan dunia Islam dan juga bukan Islam, meliputi Laut Tengah, Laut Merah, Lautan Hindi dan juga Mediterranean, berlakunya perkara yang disebut sebagai jalinan perdagangan dunia Islam berpusat di Istanbul. Sebab Istanbul ini adalah pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran dan meluaskan jaringan perdagangan. Dan dari sudut seni bina juga tak terkecuali, di mana didirikan masjid, sekolah, hospital, gedung, kan, makam, jambatan dan lain-lain lagi. Dan Minas Sinan daripada 1490 hingga 1588 menghasilkan Masjid Sultan Ahmad yang dikenali sebagai Masjid Biru, dan seni bina terkenal antaranya Masjid Agung Sulaiman, Masjid Jami' Muhammad Al-Fatih dan lain-lain lagi. Apakah faktor kecemerlangan tamadun Islam? Rangsangan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, penyerapan dan juga penyaringan tamadun ilmu, falsafah asing ke dalam khazanah ilmu Islam, peranan dan juga naungan politik para khalifah, amir dan juga gubernur, polemik berkaitan dengan agama, falsafah yang mencetuskan budaya berfikir dan juga intelektual, dan di sini berlakunya percambahan. Percambahan idea dan juga ilmu, pertebungan dan juga percampuran bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain melahirkan masyarakat yang majmuk, universal. Universal. Kan, dan juga menjadikan metropolitan. Baik, interaksi tamadun Islam dan juga Barat ini kita dapat lihat interaksi tamadun Islam Barat berlaku melalui hubungan perdagangan, diplomatik, penaklukan dan juga ketenteraan, pertembungan kebudayaan dan intelektual. Kesannya membawa kepada perluasan wilayah Islam, penguasaan ekonomi, pengaruh cara hidup, pengaruh sistem pendidikan, dialog intelektual dan peningkatan kegiatan penterjemahan. Baik, sumbangan tamadun Islam kita dapat lihat mengurusi 4 perkara, iaitu dari sudut spiritual, Islam tidak memaksa penduduk Andalus dan juga Eropah supaya memeluk Islam, tapi dalam masa yang sama memberi kebebasan kepada mereka untuk pilih pegangan dan kepercayaan masing-masing. Tak ada pun. Dia kata you kena peluk agama Islam, kalau tak buat apa yang berlaku akan dikenakan hukuman bunuh. Tak sampai ke tahap itu. Kemudian perkara kedua dalam sumbangan ini adalah dari aspek ekonomi, iaitu mengasaskan bentuk ekonomi yang baharu yang dikenali sebagai ekonomi Mediterranean, iaitu adanya sistem perladangan, perindustrian dan juga perdagangan. Baik. Dari aspek seni bina, selain monumen diukir dengan cantik, peralatan seperti pinggan mangkuk, kotak,
barang, cincin, jubah dan sebagainya turut dihiasi dengan indah dan pengaruh corak ataupun gaya timur Moorish dan memiliki ciri-ciri yang tersendiri, dikenali sebagai Hispano Moresque. Okey, baik. Dan di sudut intelektual pula, berlakunya penterjemahan buku Arab ke dalam buku Latin dijalankan dengan giatnya, iaitu asalnya buku itu dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang Latin, bahasa Latin ini, dan berkembang sampai ke Eropah. Okay, dan apakah bidang-bidangnya? Antaranya bidang falsafah, astronomi, matematik, kimia, perubatan, geografi dan lain-lain lagi. Okay, pengaliran ilmu Islam ke Eropah. Dan kita dapat lihat ini bermula daripada Andalus, okay, di Spanyol. Okay, hampir 800 tahun. Dalam tempoh ini budaya dan tamadun Islam mendominasi budaya dan mendominasi Eropah. Jadi keagungan dan kegemilangan tamadun Islam menjadi ikutan negara-negara Kristian di rantau tersebut. Dan hubungan dagang antara negara Islam dan Kristian telah meluaskan lagi pengaruh ilmu Islam seperti teknik pertanian, bahan produk-produk Islam. Sangat dahsyat dahulu. Kegiatan penterjemahan, di mana inilah penyumbang besar kepada pengaliran ilmu. Maksudnya ilmu itu dia tidak duduk satu tempat tapi dia berkembang, pergi merata tempat ke Eropah. Diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Dan apa kesannya? Lahir tokoh-tokoh penterjemahan, pusat-pusat kegiatan penterjemahan. Dan antara tokoh yang terkenal dalam penterjemahan ini adalah Gerald daripada Sri Mona, Michael Scottus, Alfonso X, Roberts daripada Chester Stephen daripada Saragossa, Adelaide daripada Bath. Dan pengaliran ilmu juga bermula dengan perang salib yang memakan masa hampir 200 tahun, dan juga secara tak langsung penyumbang kepada pengaliran ilmu-ilmu Islam ke Eropah. Dan sekalipun dari sudut politiknya peperangan ini memberi kesan terutamanya kemenangan kepada umat Islam, tapi dari sudut moralnya Eropah banyak belajar daripada Islam, terutamanya dalam bidang keilmuan. Kemudian kita lihat pada hubungan diplomatik. Ramai pemimpin Eropah berkunjung ke Andalus dan mereka bertukar-tukar duta antara negara tersebut. Contohnya Raja Jerman menghantar delegasi khas di peringkat menteri dikutai oleh William III ke Cordova bagi tujuan meninjau peluang pembelajaran yang terdapat di Andalus. Sebab apa? Sebab bila dia belajar di satu tempat, seorang ni pergi ke satu tempat, belajar, apa yang akan mereka buat adalah balik pula ke tempat itu, mereka akan do something dengan negara tersebut. Ini cara dia. Bukannya belajar, lepas tu balik tak buat apa. Ni yang sayang ni. Yang berlakunya drain kan. Kehilangan sumber-sumber otak ataupun orang kata apa, genius-genius kita ni bekerja dekat tempat yang lain. Okay. Kemudian kita lihat pula Pulau Sisili, Sakhliyah dibuka oleh orang Islam pada tahun 212 daripada kekuasaan Rom, dan pemerintahan umat Islam berkuasa selama 220 tahun di Pulau Sisili ini. Dan sebagai contoh, di kota Palermo terdapat sekolah perubatan pertama di Eropah, dan di sinilah ilmu perubatan berkembang ke Itali dan seterusnya ke seluruh Eropah. Okay, kita dapat lihat di sini faktor-faktor perkembangan kegiatan intelektual, keadaan yang aman di wilayah Islam, cabaran intelektual daripada mereka yang baru memeluk agama Islam, pertemuan dengan budaya luar, peranan para sarjana ataupun ilmuwan, peranan masyarakat umum, peranan yang dimainkan oleh pemerintah. Baik. Dari sudut keadaan yang aman wilayah Islam ini, yang membolehkan secara relatifnya pemerintah dan umat Islam keseluruhannya memberi perhatian kepada kegiatan keilmuan dan juga kebudayaan. Bayangkan kalau berada dalam peperangan, kan macam mana nak berkembangnya kegiatan intelektual. Cabaran intelektual daripada mereka yang baru saja memeluk Islam, dan inilah cabaran dia dalam bentuk falsafah yang lahir daripada para pemeluk Islam yang baru, dan memaksa para ilmu Islam mendalami ilmu-ilmu tersebut, dan secara tak langsung perkembangan ilmu falsafah ini mempunyai berkaitan dengan perkembangan ilmu sains tabi'i, sains tulen, dan juga
medical, iaitu perubatan. Okay, seterusnya pertemuan dengan budaya luar, di mana budaya luar yang wujud dalam lingkungan umat Islam merupakan satu cabaran bagi ilmu atau para ulama dalam mencari jalan nak selesaikan persoalan. Contoh, kalau kita tengok budaya luar adanya isu berkaitan dengan A, okay, dan kita di budaya yang sedia ada ni B, dan bagaimana nak selesaikan perkara ini supaya dapat mix and mesh. Okay, mix and mesh dengan sebaiknya. Okay, baik, peranan para sarjana pula, di mana minat yang menggalakkan daripada para sarjana di Andalus telah menyemarakkan lagi kegiatan keilmuan. Hunain bin Ishaq, beliau telah menterjemahkan karya Yunani ke dalam bahasa Suryani dan juga bahasa Arab, dan beliau telah terjemahkan 95 buah karya Jelen ke dalam bahasa Suryani dan juga 30 buah karya ke dalam bahasa Arab. Okay. Kita lihat peranan masyarakat umum, di mana minat yang ditunjukkan oleh masyarakat umum juga telah menyemarakkan lagi kegiatan ilmu di Andalus. Buktinya, jelas yang mana masyarakat umum telah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat belajar bagi kanak-kanak. Kan, masing-masing tak ketinggalan untuk turut sama belajar. Okay. Peranan yang dimainkan oleh pemerintah, okay, antaranya kalau kita lihat zaman kegemilangan ilmu Islam ini, terutama pemerintahan kerajaan Abbasiyah ambil berat tentang perkembangan ilmu, dan antaranya dari sudut perkembangan masjid yang disertai dengan sekolah dan juga perpustakaan. Jadi kesimpulan yang kita dapat buat di sini, tamadun Islam berkembang berasaskan keilmuan, kegiatan-kegiatan dia. Kemajuan yang dicapai tamadun Islam membuktikan bahawa aspek politik, ekonomi, sosial, okay, dibangunkan secara serentak dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah foundation, asas yang paling utama. Tak ada ilmu, pincang. Dan tamadun Islam berada di puncak daripada abad yang ke-8 hingga abad yang ke-13 hasil penguasaan ilmu yang tinggi dan juga mendalam. Jadi kegemilangan di Andalus boleh jadikan pendorong kepada umat Islam pada masa kini untuk membina tamadun. Okay, pada masa kini. Okay, baik, semoga anda mendapat sesuatu yang manfaat, dan terima kasih. Untuk bab yang kedua, kita akan terus sambung untuk bab yang ketiga selepas ini. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi di next pembelajaran. Okay.